Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Faqala asy-syaikh asy-syarih محمد الشربيني الخطيب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Dari sini nah. Okay. وفي بعض النسخ أما بعد وساقطة في أكثرها أي بعد ما تقدم من الحمد وغيره. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر ولا يجوز الاتيان بها في أول الكلام، ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عقد البخاري لها بابا في كتاب الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة والعامل فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند غيره، والأصل مهما يكن من شيء بعد. فقد سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق وهو الخليل. وقوله حفظهم الله تعالى جملة دعائية. أن أعمل أي أصنف مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه لا مبسوطا وهو ما كثر لفظه ومعناه. قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. Okay. Baiklah, jadi musannif kita rahimahullahu ta'ala Al-Syekh Abi Syuja' menyatakan di dalam matan faqad sa'alani, situ startnya, faqad sa'alani ba'dul asdiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqh. Jadi makna pada matan mudah sajalah. Telah meminta akanku oleh sebahagian daripada kawan-kawan hafizahumullah ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara akan mereka itu apa yang diminta an a'mala iaitu bahawa adalah aku membuat mukhtasar, buat ringkasan fil fiqh, di dalam fiqh. Kita tengok apa yang sebut ni. Jadi selepas dah habis ajma'in, dah habis selawat, salawat dah habis, maka dia pun masuk di sini. Wa fi ba'di nusakhi, kata Syekh Syirbini Muhammad Al-Khatib, Syirbini Al-Khatib, kata dia wa fi ba'di an-nusakhi, nuskhah ni dan jamak pada nuskhah, dan dalam sebahagian daripada nuskhah yang lain, nuskhah yang lain pada matan. Jadi dalam matan tu, jadi dia bila dia nak syarahkan tu, dia kumpulkanlah matan-matan ni. Kerana pada zaman dahulu, ini pada zaman dahulu ni maknanya dia tulis, tak ada pakai mesin cetak lagi. Jadi zaman ni tulis. Jadi bila tulis itu dipanggil makhtutah pada zaman sekarang ni. Baik.
Bila tulis tu ada orang yang tulis lain, ada orang yang tertinggal baris, ada orang yang tertinggal titik, ya. Ada orang yang tertinggal perkataan dan seumpama. Jadi kita mengumpulkan beberapa naskah itu tujuannya untuk melihat jika ada apa-apa kekurangan yang tidak disebut dalam naskah ini ada dalam naskah yang lain. Ataupun ada tambahan dalam nuskah ini sebenarnya tidak ada dalam nuskah yang sebenar dan seumpama. Jadi itu kerja muhaqqiq, kerja ahli tahqiq. Ini pada zaman sekarang yang buat kerja begitu untuk dapat master ataupun dapat PhD lah dalam bidang pengajian Islam ataupun pengajian lughah dan seumpama. Jadi itu kerja yang sangat teliti lah. Okey. Jadi kata dia, saya tengok dalam nuskah yang lain, maknanya dia tidak berpandu kepada satu matan sajalah. Kata saya tengok dalam matan yang lain, ya, ada disebutkan dulu amma ba'du. Yakni kata Syekh Abi Syuja' rahimahullah ta'ala amma ba'du sebab selawat. Ya. Pada kata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqad sa'alani. Situ. Ada amma ba'du. Wasaqitatun, yani hadhihi al-kalimah, amma ba'du ni, satu kalimah ini makna ayat. Wasaqitatun fi aktsariha, pada kebanyakan nuskah. Jadi kebanyakan nuskah tak ada sebut amma ba'du tapi terus pada faqad sa'alani, faqad sa'alani. Tapi bila disebut di sini maknanya dia beranggapan bahawa tentulah lebih cantik ada amma ba'du. Jadi menasabahnya ialah yang tukang salin itu tertinggal kalimah amma ba'du kerana mengikut orang yang awal yang menyalinnya tak ada amma ba'du. Jadi bila disebut di sini maknanya lebih cantik dari segi bahasanya kena ada amma ba'du, amma ba'du. Okey, baik. Wasaqitatun ay ba'dama taqaddama wa saqitatun fi aktsariha ay ba'dama taqaddama min al-hamdi wa ghairihi. Itu tertinggal dia, jatuh tu maknanya tertinggal dia selepas daripada apa yang terdahulu daripada memuji Allah Subhanahu wa taala dan juga yang selain, iaitu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertinggal amma ba'du. Wa hadhihi al-kalimatu, dan kalimah ini amma ba'du itu, jadi kalimah ni kadang-kadang makna satu perkataan, satu itu makna asal dia lah. Kadang-kadang kalimah itu maknanya ayat. Di sini maknanya ayat. Wa hadhihi al-kalimatu yu'ta biha lil-intiqal min uslubin ila akhar. Dan kata amma ba'du itu didatangkan dengan amma ba'du itu, dengan kalimah itu lil-intiqal, untuk berpindah daripada satu uslub kepada yang lain, ila uslubin akhar, kepada satu gaya bahasa yang lain, nak cerita benda yang lain pula lah. Jadi mula-mula mengambil berkat, memuji Allah Ta'ala, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setengahnya bertasyahud dan seumpamanya, itu kerana dalil-dalil yang kita sebutkan sebelum daripada ini untuk mendapatkan barakah dan mendapatkan fadilah. Ceritanya bukanlah hendak cerita tentang memuji Allah Ta'ala, walaupun ada makna memuji Allah Ta'ala lah, dan bukan cerita tentang selawat kepada Rasulullah SAW, hendak berceritanya tentang ilmu fiqh di sini. Kalau orang lain pun nak bercerita benda lain, kalau khutbah Jumaat pun nak cerita benda lain. Puji Allah Ta'ala itu sebut dulu, maka nak pindah itu daripada puji Allah Ta'ala dan berselawat kepada Rasulullah, nak masuk dalam cerita itu, maka disebut dulu amma ba'du. Jadi orang pun faham, ni nak pindah tajuk. Jadi pindah tajuk ni satu daripada kemahiran di dalam balaghah. Salah satu pada caranya ialah dengan amma ba'du. Amma ba'du. Kemudian kata dia wala yajuzu al-ityanu biha fi awwalil kalam. Maka tidak boleh kita mendatangkan amma ba'du itu pada permulaan kalam. Jadi mula-mula sampai saja amma ba'du.
Ada pun selepas daripada itu. Selepas apa tak ada. Amma ba'du ringkasnya, ada pun selepas daripada basmalah, selepas daripada hamdalah dan selepas daripada selawat ke atas Nabi, maka maka selepas itu semua hendak aku ceritakan mungkin itu mana. Jadi kalau tak ada yang benda dahulu itu, kenapa nak buat amma ba'du? Tiba-tiba amma ba'du, selepas daripada apa? Jadi itu selepas daripada puji, selepas pada basmalah semua sekali. Oleh kerana itu tidak sesuai. Ini dari segi apa ni? Bukan dari dosa apa ni ya. Ini dari segi ilmu, dari segi ilmu balaghah. Maka tidak sesuai lah untuk didatangkan di awal kalam. Wa yustahabbu al-ityanu biha fil khutabi wal mukatabat. Dan disunatkan mustahab dan disunatkan mendatangkan dengannya, yakni menyebut amma ba'du itu fil khutabi, di dalam khutbah, khutbah Jumaat, dalam khutbah nikah ke, khutbah hari raya, sunat datangkan dengan amma ba'du, bukan syarat, tapi sunat datang khutbah wal mukatabat, dan juga di dalam tulis surat-surat lah, surat-surat. Jadi surat rasmi ni dahulu pun dah ada zaman dulu lagi. Rasulullah SAW pun menghantar surat kepada raja-raja. Tapi dia hantar surat itu dengan dengan cok mohon dia lah. Cok mohon itu cincin baginda Rasulullah SAW. Dan ilmu penulisan surat rasmi ini berkembang pada zaman kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Bani Abbasiyah dan seterusnya, kerajaan-kerajaan yang lain. Maka cara penulisan itu pun dia macam kita jugalah, surat rasmi ada cara-cara penulisan dia. Sekejap alamat duduk di kanan, sekejap duduk di kiri, sekejap ada garisan, sekejap tak ada garisan. Itu adalah merupakan perkembangan. Jadi oleh kerana itu kata dia dalam mukatabat itu kerana Rasulullah SAW menyebutnya, maka menjadi sunat ditulis amma ba'du. Iqtidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kerana mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa nama ni, pada dia berkhutbah. Pada surat baginda saya tak ingat adakah dia sebut amma ba'd. Aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marratan, itu ditulis pada kisra. Tapi ada tak amma ba'du di situ? Yang tu saya tak pasti. Itu tak pasti. Tapi mungkinlah ada. Mungkin ada. Jadi ini sebut dia fil khutabi wal mukatabat. Kalau tak ada disebut di dalam surat Nabi SAW itu tak ada. Dalam penulisan baginda mungkin dikias di atas khutbah Nabi, bicara Nabi SAW. Begitu. Waqad aqada, ni jadi dapat sunat itu kat mana? Iqtidaan bi Rasulillah, kerana mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad aqada al-Bukhari laha baban fi kitabil Jumu'ah. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala telah pun mengadakan baginya, yakni bagi amma ba'du itu satu bab yang khusus dalam kitab al-Jumu'ah. Jadi kitabul Jumu'ah ni dalam jilid pertama tak silap. Ini tajuk dia man qala bawah ni, man qala fil khutbati ba'da thana'i amma ba'd. Al-Bukhari bab man qala fil khutbati ba'da thana'i amma ba'd. Bab pada menyatakan orang yang berkata di dalam khutbahnya selepas daripada memuji Allah Ta'ala amma ba'du. Jadi dia mula babu man. Jadi ulama kita tengok dalam syarah Al-Bukhari oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah Ta'ala. Jadi dia kata man di sini, kebanyakan pensyarah hadis menyatakan man bukanlah maknanya soal siapa. Babu man, bab pada menyatakan siapa, bukan siapa. Man juga dengan makna alladhi, bab pada yang berkata, yakni pada orang yang berkata di dalam khutbahnya selepas daripada memuji Allah Ta'ala amma ba'du. Orang itu siapa? Nabi SAW.
Itu satu daripada apa nama ni, nak menghuraikan makna yang Al-Bukhari rahimahullah taala sebut ni. Dia sebut babu man qala. Jadi man tu tak menasabah pada tanya, dia bukan tanya. Satu lagi boleh juga dengan makna man. Dia kata man maknanya dalam tajuk Bukhari, man dengan makna sesiapa, itu syarat. Man qala fil khutbati ba'da thana'i amma ba'du fa asaba as-sunnata. Jadi jawab pada apa nama ni, jawab pada syarat tidak disebut, dihazafkan. Maknanya sesiapa yang berkata di dalam khutbah selepas daripada memuji Allah Ta'ala, amma ba'du fa asaba as-sunnah, maka sesungguhnya dia sudah pun apa nama ni, membuat sesuatu yang menurut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pada keterangan tentang tajuk yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Dia kata Asy-Syarih, Imam Bukhari buat satu bab nak ceritakan, ada sebut amma ba'd. Oleh kerana itulah dia rasa apa nama ni, naskah yang lebih kuat tentulah Syekh Abi Syuja' meletakkan amma ba'du di sini kerana dimulakan dengan jawab pun iaitu dengan fa. Amma ba'du, maka jawabnya dengan fa. Itu kita dah terangkan dulu awal dahulu tentang amma ba'du. Wa dzakara fihi ahaditsa katsiratan, dan dia menyebutkan, yakni Imam Bukhari fa'il dhamir mustatir, taqdiruhu huwa ya'udu ila Al-Bukhari. Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fihi ahaditsa, dzakara fihi yani fi sahih Al-Bukhari في كتاب الجمعة. فيه بمعنى في كتاب الجمعة أحاديث كثيرة، banyak hadis, hadis-hadis yang banyak. Ahaditha, baca ahaditha mamnu' min as-sarf, tawazan mafa'ila, tawazan mafa'ila. Dia tak baca fihi ahaditha, ahadithan tak. Ahaditha kathiratan, kathiratan bukan mamnu' min as-sarf, maka tak ada alif lam dia. Maka dia adalah apa nama ni, baca dengan tanwin. Ahaditha jadi maf'ul bih lah, dzakara ahaditha. Imam Bukhari bawa beberapa hadis tentang Rasulullah SAW selepas daripada memuji Allah Ta'ala, maka dia pun menyebutkan amma ba'du. Yang menariknya, kata Ibn Hajar rahimahullah Ta'ala, yang Bukhari sebutkan dalam Sahih Bukhari itu riwayat-riwayat yang sahih saja. Sahih saja. Jadi oleh kerana itu tidak disebutlah. Jadi kalau riwayat yang tidak, yang kurang daripada syarat dia tak sebut. Jadi yang kurang daripada syarat Imam Bukhari banyak lagi yang Nabi sebut tentang amma ba'du. Oleh kerana itulah kata Syekh Al-Khatib, yustahabbu al-ityanu biha fil khutabi wal mukatabat, di atas tadi. Okay. Wal amil fiha, wal amilu fiha, dan amil pada kalimah amma ba'du itu, amma itu sendiri, amma inda sibawaihi, di sisi sibawaihi. Kena baca sibawaihi, bukan kerana dia maf'ul apa namanya mudhafun ilaih saja. Sibawaihi. Jadi sibawaihi ni dia yang waih ni maka itu kita baca, tak baca sibawaihu, dia ada khusus sibawaihi. Kalau baca sibawai, dia mabniun ala apa? Mabniun ala al-kasri. Mabniun ala al-kasri. Kalau kita baca sibawaihi, itu tanwin, maknanya sibawai yang tidak tentu. Itu jadi tidak makrifah. Kalau kata sibawai, maksudnya Amr bin Uthman, tak cuma dia. Amr bin Uthman, maknanya orang itulah sibawai. Makna sibawai umumnya ialah orang yang pakar di dalam bidang yang tertentu. Ahli pakar betul di dalam bidang yang tertentu. Jadi dia pakar dalam bidang nahwu, pakar dalam bidang nahwu. Jadi sehingga disebut semua orang dalam bidang yang tertentu dialah sibawai. Sibawai. Kita ingat sibawai itu hanya untuk bahasa saja, untuk nahwu saja. Jadi sibawai itu gelaran. Nama dia Amr bin Uthman. Itu kalau tak silap saya, Amr bin Uthman itu apa nama ni? Nama sibawai. Jadi kena baca sibawaihi, tak boleh baca sibawaihi. Inda sibawai.
Jadi amin fiha, yakni pada amma ba'du itu amin. Susah juga nak terang. Jadi lebih kurangnya jadi bila ayat ni dia punya falsafah nahwu dia yang tinggi lah ni. Bila kita belajar nahwu yang lebih tinggi, maka di sana ada amin, ada ma'mul dan juga ada amal. Jadi lebih kurangnya itulah yang berkait dengan i'rab. Berkait dengan i'rab. Jadi lebih kurangnya amin ialah faktor yang mengubah, faktor yang menentukan. Faktor yang menentukan. Jadi apakah faktor yang menentukan, yang menyebabkan faktor yang menyebabkan jadi jumlah syartiyah itu jadi majzum. Jadi majzum. Jumlah syartiyah ni dia majzum, asal dia in. In. Itu yang masyhurnya. In, contohnya in. Jadi in, kalau sekiranya saya buat begini maka jadi begini. Jadi dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kalau ada fi'il lain, maka fi'il lain, fi'il madhi itu, maka dia tidak berubahlah mabni, tetapi fi mahalli jazmi, pada kedudukan jazam, sebagai dia itu fi'lu asy-syarti dan juga fi'lu al-jaza' ataupun fi'lu al-jawab. Itu kena majzum. Jadi apakah yang menyebabkan jadi majzum itu? Maka yang menyebabkan jadi majzum itu ialah amma, kata Sibawai. Sibawai kata amma. Sibawai Basriyun. Liniyabatiha 'anil fi'li. Kerana amma itu sendiri, dia itu adalah mengganti daripada fi'il. Awil fi'lu nafsu, ataupun fi'il itu sendiri inda ghairihi, di sisi orang lain. Orang lain daripada Sibawai lah. Jadi ini ada khilaf dari segi amil dia. Jadi kita tak tahu tak apalah ini. Ini faktor. Ini pembincangan nahwu dia tinggi lah ni. Pembincangan nahwu dia pergi kepada falsafah nahwu yang tinggi. Walaupun maksud dia sama saja, iaitu fi'il jawab dengan fi'il syarat dan fi'il jawab, kedua-duanya majzum. Sekarang ni masalahnya, apakah yang menyebabkan dia itu majzum? Satu, kata amma, itu kata Sibawai. Yang kata yang menyebabkan fi'il jaza' itu menjadi majzum juga, dan ayat itu menjadi majzum, jawab itu menjadi majzum, kenapa? Kerana fi'il syarat itu sendiri. Fi'il syarat. Fi'il syarat yang pertama lah, fi'il syarat. Apa mana fi'ilnya itu? Fi'il mana? Wal aslu, kerana asal amma ba'du itu, ni kita dah lalu dahulu. Ni awal dahulu tentang amma ba'du. Boleh rujuk balik. Boleh rujuk balik tentang pembahasan amma ba'du. Wal aslu, dan asalnya ialah mahma yakun min syai'in ba'du. Mahma yakun min syai'in ba'du. Amma ba'du itu adalah merupakan amma saja. Amma itu adalah merupakan harfu. Masyhurnya dipanggil harfu tafsir. Huruf untuk memisahkan. Ini berpindah daripada satu tajuk ke tajuk yang lain. Huraian yang khusus tafsir. Wa taukid, dan juga biasanya mentaukidkan. Jadi mahma ni pula, mahma yakun, mahma adalah isim. Mahma isim. Jadi dia adalah adatu asy-syarti. Jadi adatu syarti. Jadi amma ni dia ganti ayat ni lah. Mahma yakun min syai'in ba'd. Apa-apa pun yang berlaku selepas, apa-apa pun yang berlaku, mahma yakun min syai'in, apa pun yang berlaku daripada sesuatu, ba'du, selepas daripada basmalah, hamdalah dan seumpamanya. Itu mana wal aslu. Mahma yakun min syai'in, apa-apa pun, maka gitu. Apa-apa pun maknanya apa-apa pun yang berlaku selepas daripada basmalah itu, maka faqad sa'alani, maka sesungguhnya telah telah bertanya akan aku, telah bertanya akan aku oleh sebahagian daripada kawan-kawan. Sebahagian daripada kawan-kawan. Baiklah, itu kita tak ulang di sini. Pembahasan tentang amma ba'du kita sudah
terangkan di awal dahulu. Mahma itu makna ganti. Ganti. Jadi yang kata si bawah itu dia kata amma itu sendiri yang apa nama ni, yang menjadi amin, faktor yang menyebabkan fa'il jawab dan juga fa'il jaza itu fa'il syarat dan juga fa'il syarat, fa'il apa syarat dan juga jumlah jawab itu pada kedudukan majzum. Jadi kata orang lain itu yakun. Yakun. Jadi baca dia asalnya yakun asalnya. Kerana mahma itu adalah ada tu syartin, maka dia pun jadi majzum. Jadi yakun, tak ada huruf waw. Asalnya yakun. Jadi mahma yakun itu majzum. Majzum. Dia majzum kerana syarat. Itu makna dia. Baik. Jadi itu sedikit pembahasan bahasa. Kita senang saja lah. Amma ba'du, maka selepas daripada semua itu, baru cerita dia. Maka dia pun baru nak masuk cerita kan ni. Iaitu rekan yang depan tu untuk dapat berkat, dapat kelebihan fadilah semua sekali. Ni baru nak masuk cerita dia. Faqad sa'alani, maka sesungguhnya telah pun sa'alani meminta akan aku, ai talaba minni, telah meminta. Sa'alan makna talaba minni ba'dul asdiqa, sebahagian daripada kawan-kawan. Kawan itu jamak kepada sadiq, jamak sadiq. Wa huwa al-khalil, makna sadiq itu ialah khalil. Khalil maknanya kawan baik. Maknanya kawan baik. Sadiq itu umum lagi, khalil itu. Jadi bahas panjang bila kawan yang makna itu lebih kurang apa yang kita suka dia suka, apa yang kita tak suka dia tak suka, itu makna kawan. Kalau kawan tu sampai dah maknanya sampai meresap rasa sayang itu, itu dipanggil khalil ataupun dipanggil apa nama ni muhib, orang yang berkasih. Itu dipanggil sayang peringkat taraf kawan-kawan kawan. Umumnya kawan banyak yang benda dia suka kita pun suka, banyak benda yang dia tak suka kita pun tak suka. Jadi maknanya masuk regu kalau kita kata bahasa Terengganu, boleh masuk regu lah. Itu panggil kawan. Kemudian ada kawan, kawan pula sampai ke peringkat masuk dalam hati, itu dipanggil al-khalil. Itu makna khalil. Ni khalil ni bukan nama orang ni khalil dengan makna sadiq, kawan. Wa qawluhu, dan katanya, yang ni kata Abi Syuja' rahimahullah ta'ala, hafizahumullah ta'ala. Hafizah memelihara. Hum akan mereka itu oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memelihara mereka. Maknanya di sini dia kata jumlah du'aiyah. Ayat ini ayat untuk berdoa. Bukan ayat penyata beritahu bahawa Allah Ta'ala memelihara mereka. Itu maknanya biasa kita baca pada orang yang masih hidup. Mudah-mudahan, kalau terjemahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memelihara mereka itu. Ini kerana pada masa ditulis dahulu. Jadi dia pun hidup lagi, kawan dia pun hidup lagi. Jadi kita, biasanya orang dah meninggal dunia, kita kata rahimahumullahu. Rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka semuanya. Orang yang tukang minta itu, dan juga syekh kita ini yang tukang menyambut permohonan mereka itu. Itu jumlah du'aiyah. Itulah bila kita menyebut nama para ulama itu, bila ulama itu masih hidup, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah ta'ala. Allah Ta'ala memelihara. Orang yang sudah pun wafat, seperti baru ni Syekh As-Sabuni baru orang panggil wafat, maka kita sebutkan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Abdu rahimahullahu ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu biasanya digunakan untuk ulama-ulama dipakai dengan rahmat, at-tarahhum. Kita berdoa untuk dapat rahmat. Kemudian boleh tak sebut orang panggil at-taraddi dengan kata radhiyallahu anhu. Jadi segi perbahasan ni boleh sebut. Contohnya Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini bukan maknanya memberitahu bahawa Imam Syafi'i itu Allah Ta'ala redha dengannya seperti yang Allah Ta'ala sebut pada sahabat itu, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Allah Ta'ala telah redha itu.
Tapi pada Imam Syafi'i dan yang lain, at-taraddi maknanya mudah-mudahan dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala meredai akannya, meredai akannya. Yang dibolehkan, dibolehkan. Tidak semestinya kepada para sahabat. Tapi huruf yang umum para ulama itu kita at-tarhum, iaitu minta dengan Allah Taala supaya Allah merahmati mereka. Itu umum. Biasanya at-taraddi diberi kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi seperti dibincang dahulu lah, boleh. Jadi itulah para ulama ni, kalau ulama yang besar-besar itu maka mereka menggunakan macam Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi itu boleh. Jadi telah meminta sebahagian daripada kawan-kawan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara akan mereka itu, an a'mala mukhtasaran, bahawa menulis oleh aku akan satu ringkasan mukhtasar. Jadi dia minta apa? Minta an a'mala. Dia kena takwil lah. Ini masdar muawwal lah. Amali mukhtasaran. Meminta apa? Bahawa membuat oleh aku akan satu mukhtasar. Satu mukhtasar. Mukhtasar maknanya ringkasan. Ringkasan. Ni kawan siapa yang minta ni? Ni kawan Abu Syuja. Dulu, ni pun ada juga yang Syekh Al-Khatib pun kawan dia juga minta supaya buat satu syarah. Jadi Syekh Abu Syuja tu sendiri, kawan-kawan dia juga, dia minta apa? Minta buat satu matan. Oleh kerana luas sangat ni, fiqh ni, nak bagi mudah, maka tulis matan. Bila matan tu pula ringkas. Bila ringkas, nak suruh syarah pula. Itu kawan-kawan Syekh Asy-Syirbini Al-Khatib rahimahumullah jami'an. Jadi itu semua orang yang cintakan ilmu pengetahuan semua sekali. An a'mala ay usannifa. Maksud amala itu umum, maka diberikan fi'il yang lebih terang, iaitu usannif, bahawa aku menulis, makna menulis, mengarang, mukhtasaran. Wa huwa, yang mukhtasar itu apa makna dia? Mukhtasar itu terang. Mukhtasar maknanya ialah ma qalla lafzuhu, apa yang kurang lafaznya. Lafaz tu jadi fa'il. Ma qalla lafzuhu, apa yang kurang lafaznya. Itu balik pada mukhtasar. Wa kathura ma'nahu, dan banyak maknanya. Jadi lebih kurangnya kita kata nota padat. Padat saja, tapi maknanya luas. Ini ringkas, dia begitu ringkas. Tapi ringkas yang padat. Boleh diterangkan dengan panjang. Itu ma qalla lafzuhu wa kathura ma'nahu, dan banyak makna. La mabsutan. Mabsutan ni lawan pada mukhtasaran. Mukhtasar maknanya ringkas. Mabsutan maknanya yang panjang. Kitab yang panjang. Kalau kitab Arab yang panjang ini, subhanallah. 12 jilid, 20 jilid. Itu dia. Dan ni kitab kita ni pun 2 jilid. Jadi mukhtasar ni ringkas. Jadi mukhtasar tu banyaklah mazhab Syafi'i seperti yang kita terangkan sebelum pada ini. Ada Muqaddimah Al-Hadramiyah, ada At-Tanbih, ada banyak lagi mukhtasar yang lain. Mukhtasar yang lain. Jadi minhaj, minhaj. Jadi itu semua mukhtasar. Mukhtasar ini. Jadi dia bukan mabsutan, bukan kitab kitab panjang lah. Kitab panjang macam mana? Kitab melanjutkan, dipanggil peringkat lanjutan. Wa huwa ma kathura lafzuhu wa ma'na. Apa yang lafaznya pun banyak dan maknanya pun memang banyak. Yang ni lafaznya pendek saja, tapi makna dia banyak. Jadi bila makna dia tak nampaklah zahir tu. Tapi kalau kitab yang besar itu, zahirnya nampak, kalimahnya nampak banyak. Dan maknanya pun jelas nampak banyak, oleh kerana tulisan tu pun banyak, jelas. Dulu. Boleh titik di situ. Boleh titik di situ. Tak ada titik lah kitab Arab. Ni kitab ni pun sudah ditolong lah. Kita ni ada titik perenggan. Ni ada juga yang buat perenggan tak cukup ni, tak elok lah perenggan ni. Tak apa elok lah. Sepatutnya
sampai dekat apa nama ni, fi ilmi al-fiqhi, fi ilmi al-fiqhi ni satu perenggan baru. Tak apalah, sekurang-kurangnya tulisan ni dah besar daripada asal tulisan itu, yang kurang-kurangnya dah nampak sikit ada perenggan. Ni membantu kita lah, membantu. Kalau kita tengok kitab tak ada perenggan, tak ada apa nama ni, titik straight macam tu, jadi lemah sikit semangat gitu untuk belajar tu. Bila nak habis, kurang-kurangnya boleh berhenti, boleh bernafas di satu perenggan sekurang-kurang. Okey, itulah orang yang mutaakhir, mutaakhir zaman kita. Qala al-Khalil, qala al-Khalil ni ayat baru, qala al-Khalil. Al-Khalil di sini bukan Khalil di atas tu. Ni Al-Khalil, Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Al-Khalil ulama bahasa yang sangat terkenal. Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi. Kata dia, al-kalamu yubsatu liyufhama wa yukhtasaru liyuhfadha. Jadi ini satu takrif lagi. Kalam itu dipanjangkan. Dipanjang, maknanya bercakap tu panjang lebar. Dipanjang lebarkan liyufham, supaya dapat dia difaham, untuk dia difahami. Jadi keterangan panjang lebar itu untuk tujuan difahami. Kalam itu, kalam maknanya suatu percakapan itu kadang-kadang dipanjang lebarkan. Kenapa? Untuk difahami. Wa yukhtasaru liyuhfadha. Dan kadang-kadang apa nama ni, kalam itu, percakapan itu dalam mana-mana ilmu itu diringkaskan. Diringkas liyuhfadha, supaya dihafaz akan dia. Oleh kerana itulah ulama-ulama kita matan-matan ni dia menghafal lah. Tujuan dia menghafal tu, matan tu ringkas dan dia ada tajuk-tajuk besar semua tu. Setiap satu tajuk-tajuk itu boleh dibahaskan. Dia dibahaskan dengan detail. Bahas dengan detail tu ada dalam syarah. Syarah tu ada yang sederhana, ada yang kecil, ada syarah yang sederhana, dan ada syarah yang panjang, mabsut. Dipanggil al-mabsutat, kitab al-mutawwalah. Dipanggil maknanya benda yang kitab yang panjang-panjang. Jadi kita ni ada Syekh apa nama ni, Abi Syuja' tadi diminta supaya buat apa? Yang ringkas, yang ringkas. Kerana orang zaman tu belajar banyak. Tapi bila belajar yang ni sangat banyak, tak boleh nak susun. Jadi nak susun dengan elok itu dia memerlukan orang yang pandai. Jadi dia mengumpulkan al-khisal, ciri-ciri yang ni tajuk ni. Jadi zaman kita ni kita dah nampak banyak benda itu biasa pada kita, Ini sebenarnya jasa daripada orang-orang terdahulu lah. Dia ni antara, maknanya awal dulu, susah ni, banyak sangat nak buat nota, susun dia nak cepat ingat macam mana. Jadi dia buat nota yang cantik. Itu jadi apa nama, matan. Jadi matan nama apa? Fi ilmi al-fiqhi, di dalam ilmu fiqh. Jadi saya rasa sekali itu sajalah dahulu untuk pada kali ini. Kita tutup dengan apa nama ni, doa, ada apa nama Syekh, Syekh Ombing, Syekh Abdul Rahman Al-Fatani, Ombing. Kita tengah ni panggil Syekh Abdul Rahman Al-Fatani. Allahumma anfa'ni bil ilmi, Allahumma anfa'na bil ilmi, wa zayyinna bil hilmi, wa jammilna bil afiyah, wa akrimna bit taqwa. Allahumma anfa'na bil ilmi, ya Allah, berikanlah dengan ilmu itu kami mendapat manfaat. Zayyinna bil hilmi, dan hiasilah kami dengan sifat hilmi, iaitu tidak cepat marah, tidak cepat marah. Wa jammilna bil afiyah, dan perelokkanlah kami dengan kesejahteraan tubuh badan, kesejahteraan kesihatan dan seumpamanya, bil afiyah. Wa akrimna, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.